Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Adam, Abul Bashar, Adam, bapa kepada manusia, bapa kita semua, untuk hidup di bumi ini, Allah Subhanahu wa taala tahu dan Maha tahu bahawa kita tidak mungkin akan dapat hidup di atas bumi ini tanpa bimbingan dan petunjuk daripada Allah. Allah merakamkan hal ini. Wa qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan kami berkata, pergilah semua kamu, turunlah semua. Kamu turunlah, keluar daripada syurga, turun kamu semua ke dunia. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, sesiapa yang datang daripada aku kepadanya petunjuk. Whoever a guidance from me comes to him, sesiapa saja yang petunjuk aku datang kepadanya. Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Whoever follow my guidance, sesiapa saja yang mengikut petunjukku, no fear concerning them, tidak ada ketakutan yang akan mengenai mereka, wala hum yahzanun, nor will they grieve, dan mereka tidak akan berduka cita. Bagaimana petunjuk untuk sampai kepada manusia? Tidak ada jalan bagi manusia ini melainkan mereka hendaklah mengikut para rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi memenuhi maksud petunjuk itu, maka Allah telah mengutuskan para rasul bagi setiap umat supaya menyeru manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada apa sahaja yang menentang, yang melampaui batasan Allah Jalla wa'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibut taghut
faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Benar, sesungguhnya benar-benar, indeed, benar-benar kami telah menghantar bagi setiap umat itu Rasul, yang mana tugasan Rasul itu menyeru kepada ani'budullah, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Setiap umat Allah kata Allah hantar. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Di kalangan mereka ada yang telah Allah berikan petunjuk, dan di kalangan mereka memang benar-benar ternyata telah terlaksana kepada mereka kesesatan. Fasiru fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Setiap umat Allah utuskan Rasul yang bertali arus bagi menyeru mereka kepada apa yang manusia perlukan, iaitulah guidance, hidayah, huda yang telah Allah sebutkan itu. Manusia tanpa hidayah tidak lebih daripada haiwan-haiwan lain yang makan dan hidup tanpa mengetahui bagaimana untuk mengabdikan diri kepada Allah mengikut syariat yang ditetapkan. Sehinggalah pengutusan itu zaman demi zaman, Rasul demi Rasul, sehinggalah kepada Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan mata rantai daripada perutusan para Rasul, dan ini merupakan penamat bagi kisah para Rasul, kerana dunia selepas daripada itu akan ditamatkan, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan Rasul yang terakhir. Apabila hadirnya bulan Rabiul Awal, kita sering diingatkan atau disebut sebagai bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin sebahagian kita juga terlupa bahawasanya bulan Rabiul Awal ialah bulan kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli-ahli sejarah telah berbincang, mencari tarikh, meneliti fakta, bilakah tarikh kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan mereka ada yang menyatakan, ramai di kalangan mereka menyatakan baginda Nabi itu lahir pada bulan Rabiul Awal. Cuma mereka kemudian berbeza pendapat. Ada yang menyatakan pada 8 Rabiul Awal. Ada yang menyatakan baginda lahir pada 9 Rabiul Awal. Ada yang menyatakan bahawa baginda lahir pada 12 Rabiul Awal, seperti mana yang sering kita dengar. Dan ada pula yang menyatakan baginda lahir pada 17 Rabiul Awal. Ini berdasarkan bagaimana cara mereka membaca tarikh ataupun melihat semula detik-detik itu melalui kajian yang membabitkan berbagai ilmu sejarah dan falak. Cumanya hampir ke semua ahli sejarah itu bersetuju bahawasanya baginda Nabi itu wafat pada 12 Rabiul Awal. Mengapa para sarjana itu berbeza pendapat? Terlebih dahulu hendaklah kita tahu bahawasanya perbezaan pendapat itu tidak memberi apa-apa kecacatan kepada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad itu lahir sebagai manusia, kemudian ditabalkan menjadi rasul, ialah sesuatu yang sepakat di sisi semua ahli sejarah. Tidak dapat menentukan tarikh yang tepat, memutuskan ataupun mengetahui, mengenal pasti, tidak mencacatkan fakta benar-benar lahir. Berapa ramai orang yang benar-benar lahir, kita tidak pasti tarikh kelahirannya. Muhammad bin Abdullah tidak seperti agama-agama yang lain yang sebahagian pengikutnya pun tidak pasti ia lahir ataupun tidak. Di dalam Christianity ada orang-orang scholars, sarjana di kalangan mereka yang menafikan kelahiran Jesus. Kita Muslim tak menafikan kelahiran Isa. Tetapi tidak ada mana-mana sejarawan yang mampu menafikan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, mengapakah mereka berbeza di dalam menentukan tarikh kelahiran Nabi di kalangan ahli sejarah? Disebabkan kerana pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada perayaan hari kelahiran baginda. Para sahabat itu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh ikutan, cumanya mereka tidak merayakan hari kelahiran. Sama ada apa pengulasan kita, tetapi itu adalah realiti yang berlaku pada zaman para sahabat radhiyallahu anhu. Nabi itu bagi mereka ialah ikutan, dan tidak ada satu hari yang mereka rayakan, kerana mereka sentiasa mengikut baginda. Bahkan Al-Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan sarjana sejarah yang lain menyebut apabila dicadangkan kepada Umar bin Khattab dalam menentukan tarikh tahun pertama untuk dikira sebagai tahun di dalam perkiraan umat Islam, antara cadangannya ialah cadangan tahun kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab menolaknya kerana sebahagian sarjana menyebut kena enggan mempunyai persamaan dengan Kristian. Sebaliknya memilih tarikh hijrah sebagai tahun untuk dikira sebagai tahun perkiraan di dalam kalender umat Islam. Hadirin Jumaah yang dirahmati Allah, apabila kita tahu hal ini, kita tahulah bahawasanya dunia Islam kemudian berbolak-balik, berlaku berbagai-bagai percaturan daripada zaman Khulafa Ar-Rashidin kepada khalifah-khalifah yang lain, sehingga akhirnya suasana umat Islam menjadi tidak begitu terbaik seperti mana zaman para sahabat. Politik mencorakkan agama, bukan lagi agama mencorakkan politik. Kemudian munculnya mazhab Syiah Fatimiyah di Mesir. Di dalam agenda politik Fatimiyah, dia melakukan banyak perayaan, perayaan Isa, perayaan-perayaan Ahlul Bait, dan dia melakukan perayaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sehingga fatwa Al-Azhar menyatakan itulah tarikh yang diketahui sebagai pertama merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas agenda politik Fatimiyah. Kemudian apabila dia lakukan besar-besaran, kemudian apabila datang khalifah Al-Musta'la billah, dia membatalkan perayaan itu, dan kemudian dunia Islam menghidupkannya semula. Lalu berlakulah polemik dalam dunia Islam untuk menyambut ataupun tidak menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun polemiknya, itu adalah sejarah yang berlaku. Namun tidaklah sesuatu yang salah, bukanlah sesuatu yang salah untuk kita bersyukur di atas hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kelahiran itulah
yang menghadirkan kepada kita insan Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul. Sudah pasti orang mukmin bergembira dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib untuk dia bergembira. Cumanya kita tidak ada perayaan khas dalam erti kata adanya salat yang khas, puasa yang khas, zikir yang khas. Yang ada ialah kita menceritakan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara, memberikan pendidikan, memberikan penerangan supaya orang bergembira dengan kehadiran Nabi. Dan kita juga menerangkan bahawa bulan Rabiul Awal adalah bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di perlis ini bulan Rabiul Awal tidak hanya disebut sebagai bulan kelahiran Nabi, kita menyebutnya sebagai bulan Zikrul Rasul, bulan mengingati Rasul. Dalam erti kata mengingati sejarah baginda. Pada bulan ini baginda dilahirkan, pada bulan ini juga baginda wafat, dan kewafatan baginda merupakan sebesar-besar penderitaan, sebesar-besar duka cita yang telah menimpa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk lahir dan ditabalkan menjadi Rasul bukanlah sesuatu yang membebankan, tetapi yang membebankan ialah apa yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi Rasul. Tidak ada perkataan yang tidak kena baginda. Orang gila, tukang sihir, pemecah belah masyarakat, segala ungkapan yang berat ditimpakan kepada insan yang telah di dalam sejarah hidupnya dianggap sangat terhormat di dalam masyarakatnya. Hanya kerana bebanan agama yang dibawa olehnya, segala tohmah, bahkan dia dihalau keluar daripada kampung halamannya, dianggap sebagai orang yang tidak berguna pada masyarakatnya. Demikian dakwah, sesuatu yang sangat mencabar. Allah menyatakan, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kami benar-benar tahu, telah mendukacitakan engkau dengan apa yang mereka katakan. Sesungguhnya mereka tidak mendustaimu. Mereka tidak mendustaimu, tetapi orang-orang yang zalim itu keras kepala. Walaqad kudzibat rusulun min qabl fasabaru ala ma kudzibu wa udhu. Telah didustai rasul-rasul yang sebelum daripadamu, mereka itu sabar di atas penderitaan yang kena kepada mereka dan apa yang mereka disakiti. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, telah datang padamu berita para mursalin. Dakwah inilah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditabalkan menjadi rasul, inilah bebanan yang dibawa oleh baginda. Sehinggalah akhirnya setelah 23 tahun di dalam medan dakwah, 22 tahun Allah bagi kurnia baginda menunaikan haji. Pada haji itulah baginda hadir, haji yang pertama baginda dan terakhir. Mata baginda melihat 124,000 atau 144,000 pada sebahagian sejarawan manusia yang telah Islam dan hadir di hadapan baginda ketika baginda menunaikan haji. Apabila hasrat baginda menyatakan ingin menunaikan haji, kabilah-kabilah Arab di semenanjung Arab keluar berpusu-pusu menuju ke tempat haji. Mata baginda melihat setelah jerih pedih penderitaan, kesakitan, matanya melihat demikian ramai manusia yang hadir untuk melihat haji baginda. Baginda menyatakan, ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha wa fi hadzal mawqif abada, bi hadzal mawqif abada. Wahai manusia, dengarlah perkataanku, kerana aku tidak tahu
barangkali aku tak akan berjumpa dengan kamu lagi selepas daripada tahun ini dan di tempat ini lagi selama-lamanya. Selepas daripada itu maka turunlah al-yaum, pada hari-hari haji, turunlah al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Dan sebahagian para sahabat seperti Umar bin Khattab mula merasain baginda akan wafat, sesuatu akan berlaku, dan baginda tidak berhenti bertanya pada orang yang hadir pada haji, innakum satus'aluna anni famadha antum qailun, kamu semua akan ditanya tentang aku, kamu akan bagi tahu apa kepada Allah tentang aku. Bagaimana baginda ingin mententeramkan perasaan dan tanggungjawab yang telah baginda lakukan. Para sahabat menyatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasaht, kami menyaksikan sesungguhnya engkau telah menyampaikan, telah menunaikan dan memberi nasihat. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya dan menyatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Anas bin Malik menyatakan, pada hari Nabi masuk ke Madinah, adha'a minha kulli syai', semuanya telah pada hari baginda masuk ke Madinah, segala-galanya menjadi terang benderang. Dan pada hari baginda wafat, azlama minha kulli syai', maka telah kelamlah dengannya segala-galanya. Tidaklah kami membuang tanah yang ada di tangan kami, wa ma nafatna aydina min turab, kami tidak membersihkan tanah di tangan kami, wa inna lafi dafnihi, ketika kami sedang mengembumikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta angkarna qulubana, sehingga perasaan kami juga telah berubah. Hari kelahiran dan hari kewafatan yang tinggal di hadapan kita ialah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian manusia dia menerima cerita-cerita yang tidak sahih tentang Nabi. Sirah Nabi hendaklah sirah yang sahih. Ada orang supaya membesarkan cerita-cerita yang tak benar, tapi dia tidak mengikut, dia lebih banyak berihtifal, berpesta tentang Nabi, tapi tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bercerita pada hari kelahiran Nabi telah datang Asyah, Maryam dan seumpamanya, dan berbagai-bagai lagi cerita yang tidak ada asas. Umat Islam tidak memerlukan riwayat-riwayat yang tidak sahih itu. Kita memerlukan riwayat yang sahih tentang Nabi, kerana ajaran yang sahih saja untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita ini. Akhirnya marilah kita memegang apa yang disebut oleh Abu Bakar Siddiq. Pada hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Umar tidak dapat menerimanya dan memberi amaran kepada sesiapa yang menyatakan baginda wafat, ketika sebahagian sahabat yang lain lari menyembunyikan diri kerana terlalu sedih, ketika semua orang membisu kata apabila mendengar berita wafatnya Nabi, dan Abu Bakar telah masuk melihat baginda Nabi benar-benar wafat. Dan inilah kata-kata yang diabadikan pada kita, ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Wahai sekalian manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad benar-benar telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ia tidak mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablikumur rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul sepertinya mana telah mendahului sebelumnya rasul-rasul. Afa immata awin qutil in qalabtum ala aqabikum, adakah sekiranya baginda mati ataupun dibunuh, tumit-tumit kamu akan berpaling. Wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a
wa sayajzillahu syakirin. Sesiapa yang tumitnya berpaling, tidak memberi mudarat pada Allah sedikit pun, Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur pada nikmat. Marilah kita bertanya diri kita akhirnya, saban tahun kita menyambut Rabiul Awal, adakah kita telah mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sekadar mengingatinya sebagai satu sejarah semata-mata? Marilah kita sama-sama memegang kata-kata Abu Bakar bahawa kita akan terus menyembah Allah dan membawa ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalaman ala nabiyyina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Antara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri Nabi itu, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala saghaba fil aswaq wala yajzib bisayyi'ati as-sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah. Seperti mana kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun fahisha, Nabi bukan satu orang yang keji, yakni cakap, wala mutafahisha, iaitu melakukan kekejian, yakni cakap tak elok, buat benda yang jelek, wala sakhaba fil aswaq, Nabi bukan satu orang yang terjerit-jerit di pasar, maksudnya cakap tidak ada nilai, menjerit-jerit, tidak ada disiplin diri, baginda mempamerkan nilai manusia yang baik. Wala yajzi bisayyiati as-sayyi'ata, baginda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, walakin ya'fu wa yasfah, tetapi baginda itu memaafkan dan berlapang dada. Dan itulah yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita semua mengambil manfaat daripada ini, daripada contoh teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada itu yang hidup ataupun yang mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-Hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tunku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tunku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tunku Said Faizuddin Putra Ibni Tunku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua, berilah kesihatan, kesembuhan, kekuatan di dalam hidup. Semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi dirahmati oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau baiki pergaulan antara kami, Engkau jadikanlah kami umat Islam yang bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Engkau pelihara kami dari penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal, buruk budi pekerti dan lemah fikiran. Ya Allah, Engkau angkatlah martabat setiap hamba-Mu yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Berikan kekuatan kepada kami menghindari amalan syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bala dan kerosakan. Engkau tambahlah nikmat-Mu pada kami. Engkau beri kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.